Okey guys, selamat kembali kepada channel ni. Okey, aku dah lama tak upload video. So kita dah masuk tahun 2024 dah. Tahun 2024 ni banyak EV baru dah launch kat Malaysia. Yang terkini kita ada tengok ada BYD Seal, lepas tu ada Chery Omoda E5, lepas tu ada MG4. MG4, kemudian ada lagi Aura 07. Rasanya Tesla Model Y pun akan start delivery mungkin bulan 3 ni atau bulan 4 ni. So makin rancak nampaknya market EV tahun ni. Jadi aku hari ni just nak berbicara sikit pasal EV. Orang tengok bila banyak model-model baru dah masuk ni, ramai yang makin tertarik untuk beli EV ni kan. Tapi satu je nak sharing dengan korang. Firstly, okay, sebelum korang jump into EV ni, korang kena bersedia lah untuk ubah gaya hidup sikit. Tak banyak pun. Sebab rasanya sekarang EV pun bateri semua dah besar-besar. Jadi kalau boleh charge kat rumah tu memang senang lah. Jadi charge kat rumah pun mungkin tak perlu charge hari-hari. Kalau kita dalam Lembah Kelang ni kan, kita pergi kerja balik kerja, mungkin 3, 4, 5 hari sekali baru kita charge. Terpulang lah kalau ada orang dia suka nak setiap hari bateri dia full, boleh charge hari-hari. Tapi kalau nak jaga bateri, kita guna bateri tu dalam 20 hingga 80% je lah macam tu. Okey. Tapi sebelum korang beli EV ni, ada satu benda yang korang kena tahu. Sebab selalunya orang akan cakap, dekat Malaysia ni, charging station tak ada lagi tau. Tapi sebenarnya bukan charging station tu tak ada. Sebenarnya charging station sekarang dah banyak. Rasanya sekarang dah lebih daripada 1,500 charging point kat seluruh negara. Jadi apa yang korang perlu tahu sekarang ni ialah macam mana kita nak cari charging station tu. Jadi sebelum korang nak beli mana-mana EV tu, korang kena faham dulu macam mana cara korang nak cari charging station. Okay, biasanya orang akan cakap lah, guna app tu, guna app ni, banyak app lah sebenarnya. Setiap charging station ni ada company yang pasang charging station tu. Jadi setiap company ni masing-masing dia ada dia punya app sendiri. Ada juga app macam PlugShare. App PlugShare ni macam pengguna dia boleh upload lokasi-lokasi charging station tu. Jadi dalam app PlugShare tu kita boleh jumpa lagi banyak charging station. Cuma kalau app PlugShare ni satu je masalah dia, bila kita guna app PlugShare tu kita tak tahu charger tu ada orang guna ke tak ada. Tu masalahnya kalau kita pakai app PlugShare. Jadi untuk yalah kalau korang ada duduk rumah landed kan, jadi sebenarnya tak ada masalah. Sebab nak guna charger yang public ni mungkin kurang. Tapi kalau kadang-kadang nak kena travel outstation ke, jadi perlu jugalah tahu macam mana nak cari charging station lah. Mungkin sepanjang jalan ke atau di destinasi anda tu. Jadi sekarang ni aku dalam kereta Smart #1 Brabus Brabus ni 0 to 100 3.9 second. Memang power lah kereta ni. Jadi aku nak tunjuk kereta ni satu-satunya kereta EV dalam Malaysia buat masa ni yang akan bantu korang untuk cari charging station dengan senang. Tak payah download app, tak payah apa, duduk dalam kereta boleh tahu kat mana charging station. Okey, jom kita tengok macam mana ya. Untuk kereta Smart #1 ni, kalau nak cari charging station tu, dia sangatlah mudah. Sebab kita tak perlu buka phone, tak perlu download apa-apa app pun. Kita masuk je dalam kereta, kita gunakan skrin yang besar ni. Skrin besar ni kat dalam kereta ni, kita terus boleh pakai. And skrin ni pun dia dah sambung dengan internet. Jadi skrin ni pun dia ada function-function lain. Kalau kita nak pakai wireless Android Auto boleh. Nak pakai wireless CarPlay boleh untuk iPhone. Jadi kalau kita nak pakai Waze pun boleh. Nak pakai Google Map pun boleh. Nak pakai Apple Map pun boleh. Tapi kalau kita tak sambung dengan phone pun, dalam dia punya skrin ni, dia dah ada dia punya map sendiri. Dah ada navigation system. Jadi nak buka dia tu, boleh klik yang ikon anak panah ni. Ataupun kita buka dia punya list, tekan navigation. Okay. Bila kita buka navigation system ni, dia ada satu ikon kecil tepi ni untuk listkan charging station. Bila kita tekan ikon tu, dia akan tunjuk senarai charging station yang berhampiran dengan kita. Jadi kita boleh tengok senarai ni and then senarai ni dia live tau.
Jadi kita boleh tengok kat charging station tu, adakah charging station tu ada ataupun ada orang tengah pakai. Contoh dekat skip ni ada 2 charger kat situ, tapi satu je yang kita boleh pakai. Mungkin satu tu ada orang pakai ataupun satu tu rosak. Satu lagi juga kita boleh tengok juga, contohnya kalau kita klik salah satu list ni, bila kita klik, kita boleh tengok informasi lain lagi. Contohnya, kita boleh tengok berapa harga dia punya charging, berapa power dia, dan juga jenis konektor yang ada kat situ. Yang ni kita boleh tengok daripada skrin ni je. Okey. So yang ni kalau kita nak cari charging station yang dekat dengan kita. Tapi kita boleh juga, contohnya kita nak pergi Alostar. Kita nak pergi Alostar kan. Kita type je Alostar. Star Kedah, okey. Kita tekan Alostar. Ni dia akan tunjuk lokasi yang kita cari tu lah. Tapi kita boleh tekan nearby ni. Dia boleh juga cari charging station yang berhampiran dengan destinasi yang kita cari tadi. So contohnya pejabat pos Alostar, Smart Showroom Alostar, BMW pun ada charger, LBI Motor pun ada charger. So yang ni dia boleh cari charging station dekat destinasi kita. Okey, bukan tu saja tau. Contohnya, okey, Alostar ni, kita sekarang daripada KL ni, kita nak pergi Alostar. Kita boleh navigate ke Alostar. Okey, kalau kita sekarang ni bateri ada dalam 66%. Kalau kita terus pergi ke Alostar, dia bagi tahu bateri kita tak cukup. Dia akan jadi negatif 70. Jadi apa kita boleh buat? Kita boleh tekan button ni, dia terus recommend dekat mana kita boleh stop tau. Contohnya kalau kita tekan add ni, okay, dia akan kira sekejap. Dia akan bagi tahu, okey, kita pergi ke Alostar, kita sampai sana 79% bateri ada. Kalau kita berhenti mula-mula dekat Berang. Berang dalam 109 km daripada sini, kita charge sampai 80%. Kemudian, kita boleh teruskan perjalanan. Dia suruh charge sekali lagi dekat Gunung Semanggul. Bila charge kat Gunung Semanggul, tapi ni dia suruh charge sampai 80% je lah. Sebab bila kita pakai EV ni, kalau charge pakai DC charger, dia daripada bateri yang rendah nak pergi 80% dia cepat. Tapi daripada 80% nak pergi penuh tu dia lambat sikit lah. Sebab tu kereta pun dia bagi tahu kita untuk kita charge sampai 80 je. Yang kali ketiga ni dia suruh charge sekali lagi dekat Alostar. Yang ni sebenarnya kita dah sampai Alostar lah. So yang ni terpulang lah kita nak charge ke tak. Sebab dia suruh charge sekali lagi ni. Supaya bila kita sampai sana kita dah ada bateri untuk kita jalan. Jadi kita tekan je go. Bila tekan go dia dah termasuk sekali dekat mana. Okey, sekarang dia punya sistem dah bagi tahu kita untuk ni dah termasuk dekat mana kita perlu berhenti untuk charge. Pada masa sama juga dia punya sistem ni dia online tau. Jadi kita tengok belah kiri ni ada kuning, merah apa semua ni. Dia pun ambil kira kalau macam ada jam. Jadi sistem dia ni pun dah cukup baik untuk kita pakai. Jadi kalau nak beli EV, cari yang ada benda macam ni tau. Takat ni kat Malaysia, Smart #1 ni je lah yang ada macam ni. Okey, contoh macam ni. Kita boleh juga tekan kat sini. Kita boleh tengok dengan bateri yang kita ada ni, sampai mana kita boleh pergi. Okay, yang hijau-hijau tu, yang mana kita perlu berhenti stop untuk charge. Lepas tu dia akan tunjuk jarak dengan bateri yang kita ada, 66% ni. Yang hijau ni kita bawa berdasarkan pemanduan sebelum ni, memang boleh sampai lah. Yang kuning, boleh sampai juga, tapi kita kena kontrol lah. Kita kena kawal pemanduan, supaya bateri tu boleh lebih daripada apa yang kita bawa sebelum ni lah. And then, katakan tadi kita tak add charging station sepanjang jalan tu, kita tak add secara automatik, kita boleh juga tekan 3 butang ni, 3 dot ni, along the route. Artinya sepanjang perjalanan, kita boleh juga cari charging station yang ada sepanjang perjalanan. So sama juga macam tadi, kita cari charging station yang berhampiran kita. Yang ni pun dia akan tunjukkan senarai charging station sepanjang perjalanan yang berhampiran dengan perjalanan kita lah. So boleh tengok daripada yang terdekat tadi 10 km sampailah setiap charging station yang ada sepanjang perjalanan.
yang kita boleh pilih untuk kita tambah sendiri. Jadi kalau korang nak beli EV, kalau korang tak nak plan sendiri, sebab EV ni nak jalan kena plan. Kalau tak nak plan sendiri, cari EV yang ada function macam ni. Jadi dia akan plankan untuk korang. Jadi korang tak payah pening kepala, tak payah download app banyak-banyak. Guna je sistem yang dalam kereta ni, jadi hidup anda senang. So orang kata EV ni susah lah apa. Sebenarnya susah sebab kita salah pilih EV tau. Jadi itulah sekadar perkongsian saya pada hari ni. Harap boleh like and subscribe video ni. Jadi kita akan bertemu lagi dengan video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.